Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala afdali khalqillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita semua hormati Sahibus Samahah Datuk Dr. Wan Salim yang sudi hadir dalam majlis ini, Mufti Pulau Pinang, yang bahagia pegawai daripada Perkim, pengarah ID KL, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat dalam bulan Rajab, sudah hampir bulan puasa. Majlis ini majlis yang sulung, yang dinamakan untuk makluman yang bahagia Sahibus Samahah Datuk Mufti Pulau Pinang, Datuk Dr. Wan Salim. Ini adalah siri yang pertama yang diperkenalkan oleh Aidit KL ini pada setiap hari Jumaat akhir pada setiap bulan. Sesiapa yang ingin mengambil ingatan, ingatlah bahawa pada setiap hari Jumaat pada akhir bulan, mulai bulan ini akan ada kuliah yang kita namakan skop. Pendek perkataan itu mudah disebut. Skop itu adalah ringkasan ataupun akronim kepada siri kuliah perdana Aidit KL ini, yang akan diberi oleh tokoh-tokoh tertentu untuk membicarakan mengenai dengan dakwah berdasarkan kepada pengalaman yang tidak ramai orang mengetahui, berdasarkan kepada profession atau kerja mereka dan pengetahuan mereka. Untuk pengetahuan yang berbahagia, Datuk Dr. Wan Salim, Mufti Pulau Pinang, yang hadir dalam dewan ini terdiri daripada generasi baru dan lama. Generasi baru ialah mereka yang sedang mengikuti kursus perkahdiran di Aidit ini yang dibuat berdasar kepada siri, dan juga kelab Perkim di universiti. Kelab Perkim di universiti pada masa ini bertaburan di seluruh negara, tetapi bagi majlis skop ini, universiti yang berdekatan sahaja diutamakan, kerana agak susah kalau mereka yang daripada universiti di Terengganu atau di Johor, agak susah mereka nak datang. Jadi yang hadir hari ini, saya difahamkan adalah kebanyakannya daripada kelab Perkim universiti di sekitar Kuala Lumpur ini. Dan ini tidak menghalang mahasiswa ataupun ahli kelab Perkim di universiti-universiti seluruhnya, kalau mereka ada masa, kebetulan mereka datang ke Kuala Lumpur, mereka boleh datang juga untuk mendapat manfaat pada setiap hari Jumaat akhir bulan pukul 10 pagi. Saya tidak akan mengambil masa yang panjang, tapi saya ingin memperkenalkan kepada tuan-tuan sekalian. Saya harap tuan-tuan boleh faham ucapan saya ini. Saya cuba permudahkan. Bersama kita hari ini adalah seorang yang boleh kita anggap tokoh yang unik di Malaysia ini, yang mempunyai pendidikan di universiti yang terbesar di Timur Tengah, iaitu Universiti Al-Azhar, dan juga telah melanjutkan pelajarannya di Edinburgh University di United Kingdom. Mempunyai pengalaman di Timur dan pengalaman di Barat. Kita perlu mengetahui bahawa di antara keistimewaan kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Salim ini, saya tidak boleh sebut semua kerana mungkin banyaklah, tapi yang saya boleh highlight ialah kerana yang berbahagia Sahibus Samahah
Datuk Seri Dr. Wan Salim ini menjadi mufti di sebuah negeri yang unik yang dinamakan Pulau Mutiara. Adakah tuan-tuan tahu di mana Pulau Mutiara? Walaupun pulau itu tidak ada mutiara. Mutiara tak ada. There's no such things called pearls in Penang, tapi dinamakan Pulau Mutiara. Pulau itu, Datuk Seri Wan, saya ingat memang tidak ada mutiara, tapi pulau itu diumpamakan sebagai mutiara bagi Malaysia. Negeri yang unik dari segi komposisi kaum. Di situ ramai kaum yang berlatar belakang berbeza antara satu sama lain daripada segi keturunan dan kepercayaan. Ciri-ciri ini juga terdapat di negeri-negeri lain seperti Selangor ini, tapi Penang lebih tercabar kerana keadaan pulaunya yang padat dan keadaan masyarakat yang berbeza dengan di Terengganu, Kelantan, Selangor, Perak. Dia unik, khususnya yang berkaitan dengan Islam, kerana Islam di Pulau Pinang pada fikiran kita, bila keadaan di Pulau Pinang begitu keadaannya daripada segi latar belakang demografi dan sebagainya, maka sudah tentu nak menguruskan Islam di negeri itu mesti robek juga, mesti robek. Tak sama dengan menguruskan atau berdakwah di negeri Kelantan, di Terengganu, di Pahang itu. It is not going to be the same. It is different. Maka tentulah orang yang paling banyak mengalami keadaan ini dan mengalami keadaan-keadaan tertentu ialah orang yang ditugaskan, yang telah diberi kepercayaan untuk menjadi mufti, iaitu Sahib Mustamahah Datuk Seri Dr. Wan Salim. Tentu banyak pengalaman dia, dan saya fikir yang berbahagia Sahib Mustamahah Datuk Mufti, saya fikir kalau tidak ada kemampuan menghadapi keadaan itu, mungkin yang berbahagia Sahib Mustamahah tak boleh jalankan kerja. Tapi bila kita berfikir Mufti Pulau Pinang diberi kepercayaan kerana dia tentu ada kebolehan yang tertentu. There must be a reason why Datuk Seri Dr. Wan Salim was selected and appointed as Mufti of Pulau Pinang. Maknanya dia ada courage, dia ada kebolehan, dan dia ada kemampuan untuk menghadapi situasi itu. Maka sebab itu hari ini eloklah kita mendengar untuk berkongsi kalau sekiranya apa yang sesuai. Saya fikir tentulah Datuk Dr. Wan Salim, Sahib Mustamahah Mufti, nak berkongsi semua perkara tak mampu, masa pendek, tapi at least he can share with us some of his experiences di Pulau Pinang demi dakwah. Kerana dakwah ini, tuan-tuan sekalian, sama ada saudara yang baru masuk Islam atau mahasiswa, pelajar sekalian, dakwah ini adalah perkara yang tak akan padam. Right from the beginning of the creation of this world sampai bila-bila pun tak habis. There's no end for dakwah. Maka tugas itu, Perkim ini akan berusaha buat yang termampu. Kita ada, Allah pun menyuruh, wallahu yad'u ila daris salam. Allah pun mengikut dalam Quran surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Tuhan pun menyuruh kepada Darussalam. Allah sendiri, Quran sebut, wallahu yad'u ila jannah. Allah menyuruh kepada syurga. Allah yad'u ila jannati wal maghfirah bi'idnih. Allah sendiri menyuruh, Allah sendiri dalam Quran, yad'u ila jannah. Dia mengajak orang masuk syurga, wal maghfirah, dan Allah ajak untuk
diberi pengampunan oleh Allah biizni. Itu Allah menyuruh adalah dakwah, dan rasul juga telah dilantik oleh Allah untuk menjadi pendakwah. Dan dakwah sudah tentu perkara yang bukan mudah, tapi kita berusaha, Perkim berusaha setakat yang mampu untuk melaksanakan tuntutan agama kita. Kita nak Perkim pun berdakwah dengan cara-cara yang termampu oleh Perkim. Dan jangan kita lupa bahawa Allah memilih orang-orang tertentu daripada kejadiannya untuk menjadi rasul. It's not everybody. Allah selected certain people to be the messengers of Allah. Bukan semua orang. Dan biasanya Allah pilih yang terbaik. Allah buat, dan Allah tahu why Allah chose Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah buat Muhammad, tapi Muhammad adalah di antara orang yang terbaik, keturunan yang baik, nasab yang baik, kumpulan yang baik. Allah choose the best. Sebab itu bila Islam datang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita, memilih orang-orang yang baik untuk mengembangkan Islam, sahabatnya, kerabatnya, dan orang-orang yang menjadi leaders dalam masyarakat. Kemudian daripada peringkat leaders, maka turun kepada masyarakat awam. Itu cara Islam berkembang. Maka sebab itu Perkim Sahabat Samahah, saya sangat kagum dengan usaha Datuk Seri Sahabat Samahah dapat menjalankan tugas di Pulau Pinang yang sudah tentu secara tak langsung merupakan Mufti Pulau Pinang juga merupakan pendakwah yang paling berkesan dengan cara yang tertentu. Walaupun Sahabat Samahah tidak dikenali sebagai pendakwah, tapi in fact what he is doing in Penang is actually for the sake of dakwah, saya fikir. Maka sebab itu kita harap kita dapat belajar sedikit hari ini bagaimana cara kita nak berdakwah dalam masyarakat yang seperti ini, khususnya berdasar kepada pengalaman Sahabat Samahah di Pulau Pinang. Barulah Islam boleh berkembang. Islam dakwah ini bukan hanya untuk kelas tertentu, dan Perkim akan berusaha mencari orang-orang yang berpengaruh juga mengikut yang Allah telah aturkan, Nabi Muhammad SAW kembangkan, mencari orang berpengaruh. Dan insyaAllah Perkim pun akan berusaha, tuan-tuan pun patut usaha cari yang berpengaruh. Daripada yang berpengaruh, maka mudah Islam berkembang. Kalau kita mencari yang kurang pengaruh, maka yang berpengaruh di atas, they might ignore Islam. So our first priority, according to what has been done by our predecessors in the past, eloklah kita cari orang yang berpengaruh, dan daripada pengaruh mereka, Islam lebih mudah berkembang. Jadi itu saja sebagai introduction saya hari ini. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Salim, Sahabat Samahah, dan kita semua mendoakan supaya Datuk Dr. Wan Salim, Sahabat Samahah akan senantiasa tabah menghadapi tugasnya dalam bidang dakwah, menerusi jawatannya sebagai mufti, menghadapi keadaan. Dan kalau sekiranya Mufti Pulau Pinang nak tunjuk ajar Perkim pun boleh, untuk kita mencari approach yang sesuai, kerana masih ramai yang di Malaysia ini, saya fikir, yang belum masuk agama Islam. Actually they want to understand more about Islam. Maka bergantung pada kita lah, kerana di Malaysia ini ramai intelektual, terutamanya di universiti, yang saya fikir mereka intelektual. Kita boleh tanya diri kita, adakah kita sudah menerangkan Islam kepada mereka? Itulah cabaran Kelab Perkim di universiti. Adakah kita telah sampaikan Islam?
kepada kawan-kawan kita di Rusi yang belum masuk agama Islam secara yang sesuai, bukan paksa, tapi at least have we done our job, have we told them what is Islam all about. Jadi peranan kita banyak. Once you manage to approach those in the universities, then Islam will spread faster. Jadi sebab itu bila Islam berkembang, ramai orang marah, mereka takut kerana Islam ni agama yang mudah dan praktikal. Sebab itu ada yang bakar Quran lah, seperti yang berlaku di Sweden. Mereka bakar Quran tu, mereka takut pada Islam sebenarnya. Dia tak boleh buat apa dah. They saw the speed of Islamic expansion in the country. That's why they try to resist bakar Quran. Tapi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bakarlah itu menunjukkan kedegilan mereka dan ketakutan mereka. Dan tak payahlah kita sibuk-sibuk nak lawan pun ke mana pun, mereka tak boleh padam risalah Allah. Yuridun an yutfi'u nurallahi bi afwahihim walakinna Allaha mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka cuba nak memadamkan api atau cahaya Allah, tapi Allah akan menjayakan Islam. Allah akan menyempurnakan penyebaran cahaya ini. Kalau mereka nak padam pun, mereka nak bakar pun, apa nak buat. Tapi saya fikir satu kali bakar Quran seperti yang berlaku di Sweden itu, yang bagi Datuk, saya fikir berganda-ganda lagi orang masuk Islam. Kita nampak macam dia bakar Quran, tapi hikmat daripada itu saya makin bertambah orang yang mencintai Islam. Ada hikmatnya. Jadi itulah saja ucapan saya. Akhirnya saya ambil kesempatan ini, maaf Datuk, nak ucapkan kepada semua peserta skop, kita namakan skop ini, selamat menyambut Ramadan lah. Kerana Rajab seolah-olah sudah sampai hampir Ramadan. Jadi tak salah saya ucap selamat berpuasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Dan sekali lagi saya akhiri ucapan saya. Terima kasih kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti Dr. Wan Salim yang sudi hadir, dan diharap pada masa-masa akan datang yang berbahagia Sahibus Samahah jangan segan kalau ada jemputan daripada Perkim ni, tolonglah timbangkan. Sama ada mungkin kita akan pergi ke Pulau Pinang, kerana di Pulau Pinang pun ada Perkim Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan aturkan daripada semasa perjumpaan. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur selaku Setiausaha Agung Kehormat Perkim, yang berbahagia Datuk Haji Hanif Harun Bendahari Kehormat Perkim,
tadi aku tak salah Pak Datuk Muhammad Nordin Ibrahim. Saya Encik Zulkifli Arifin, Setiausaha Kerja Bahagian Kewangan. Dr. Sauriza Elias Hidayah Muhammad, Pengarah Institut apa ni ya, IDIPKS, senang. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita saya lah mengajak tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, sama-sama kita merapatkan rasa syukur kita setinggi-tingginya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diizinnya kita dapat sama-sama berkumpul dalam majlis yang diberkati ini, insyaAllah, untuk berkongsi idea dan pengalaman di sekitar usaha dakwah penjalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Saya minta maaf, suara tak apa ni lah, orang tua. Saya terlebih dahulu ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kita kepada pihak Perkim melalui saudara saya dan sahabat saya yang dikasihi Pak Lama dan Sri Muhammad Syed Nur. Banyak nostalgia kan, bila bertemu kawan-kawan lama. Maklumlah apa ni, dah ramai dah generasi kami ini yang telah kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal tak berapa kerat lagi. Jadi rasa kerinduan tu memang memuncak lah ya, kepada kawan-kawan lama dulu yang sama-sama belajar di Akhirah, ya, Akhirah dulu. Saya amat berbangga bila dimaklumkan audiens hari ini ataupun hadirat hari ini adalah gabungan dinasti lama dan dinasti baru. Yang ni yang kita amat-amat memerlukan, gabungan ataupun adunan orang lama dan orang baru ni. Masing-masing ada keistimewaan. Dinasti lama sudah tentu banyak pengalaman ya. Mereka berpandangan jauh ya, banyak bersabar ya, dan sebagainya. Manakala dinasti baru pula, maklumlah ya, banyak lebih bersemangat ya, bercita-cita tinggi, ada banyak impian dan seterusnya. Jadi saya harap ini apabila kita gabungkan, kita adunkan dua golongan ini untuk kerja-kerja dakwah ini, insya-Allah ianya akan menghasilkan natijah atau impact yang meyakinkan kita semua, insya-Allah. Tadi Tan Sri menyebut tentang keunikan negeri Pulau Pinang. Memanglah siapa yang pernah tinggal atau menetap di Pulau Pinang sudah tentu dapat merasai keunikan Pulau Pinang ini.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dakwah adalah satu kerja mulia yang kita tahu. Ini peranan yang dimainkan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sudah tentu ada halangan-halangan, ada rintangan-rintangan ya, yang terpaksa dihadapi oleh para da'i ini atau pendakwah ini. Ada dari dalam, halangan dari dalam, ada dari luar. Maksud di dalam masyarakat Islam itu sendiri. Seperti kurangnya efisiensi, kurangnya pendakwah-pendakwah yang betul-betul terlatih untuk memikulkan tanggungjawab ini atau amanah ini. Kalau dari luar tu kita maklumlah ya, banyak musuh-musuh Islam tadi pun tersedia ada menyebut tentang peristiwa di Sweden itu, di mana mereka membakar kitab suci Al-Quran kita, dan kita lihat reaksi daripada pelbagai pihak di berbagai negara Islam, sama ada di timur ataupun masyarakat Islam di barat pun menunjukkan melakukan demonstrasi dan sebagainya, menunjukkan perasaan marah mereka ya, kepada tindakan tersebut. Tapi saya bersama dengan pandangan yang disebutkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri tadi, saya yakin bahawa itu adalah satu tanda ataupun satu apa panggil busyra dalam bahasa Arab. Busyra ni satu peristiwa yang menggembirakan kita. Walaupun memanglah kita bersedih dan kita berduka cita dengan bila melihat kitab suci kita itu diperlakukan sedemikian rupa ya. Tetapi kita juga yakin bahawa itu adalah satu tanda bahawa Islam sudah mulai berkembang di dunia barat sana. Sebagaimana kita tahu, di England, di Britain, di Perancis, di Belanda, malah di Amerika Syarikat ya, setahun-setahun puluhan ribu ya orang mengambil agama Islam. Dan dijangka dalam tempoh 30 tahun yang akan datang di banyak negara-negara di sebelah barat sana umat Islam atau masyarakat Islam akan menjadi masyarakat yang dominan ya, di beberapa buah negara sana. Jadi insyaAllah sama-sama kita doakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agamanya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sekalipun orang yang tidak paham ya, sudah tentulah ada fobia ini ya, Islamofobia ini, dan insyaallah itu sama-sama kita usahakan bersama dengan kerajaan-kerajaan di negara-negara Islam untuk menjelaskan kepada masyarakat-masyarakat yang bukan Islam supaya mereka tidak takut kepada perkembangan agama Islam di negara-negara mereka, karena Islamnya rahmatan lil alamin ya. Malah itu kewajipan kita lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menyelamatkan manusia ya, daripada seksaan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita, bagi orang-orang yang mengkaji perbandingan agama, comparative religions, sudah tentu meyakini bahawa tidak ada agama yang otentik, agama yang masih kekal kesahihannya selain daripada agama Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, berdasarkan kepada kesahihan kitab suci. Sebab agama ni sumbernya kitab suci ya, masing-masing scripture dia. Jadi kalau scripture tu sendiri pun runtuh, maka agama itu sudah tentu tak boleh ditegakkan ya.
Maknanya bukan agama Allah yang sebenar. Seperti mana yang saya memang dulu duk lecture kepada pelajar-pelajar saya, ya, tentang kesahihan kitab suci Al-Quran itu tidak boleh diragui sedikit pun. Ya, maknanya Quran yang kita baca sekarang, ya, itulah yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat baginda lebih kurang 1400 tahun yang silam. Satu huruf pun tidak bertambah, satu huruf pun tidak berkurangan. Saya bukan kata satu kalimah, I don't say one word, one letter. Satu huruf pun tidak bertambah, satu huruf pun tidak berkurangan. Ini bukan dia dakwaan kosong, tetapi berdasarkan kajian, berdasarkan kajian yang meyakinkan bahawa Quran yang kita bacakan sekarang ini betul-betul tidak kurang, tidak bertambah, seperti mana yang dibaca oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya 1400 tahun yang lalu. Cara kita menerima Al-Quran itu bukan macam kitab biasa kita baca biasa, ya. Tidak. Al-Quran tidak akan tepat bacaannya kalau kita hanya ambil mushaf kita sendiri baca begitu. Kena guru talaqi, mana guru musyafah. Musyafah artinya bersemuka dengan guru Quran. Guru membaca, murid mendengar, kemudian guru perintahkan murid baca supaya betul-betul sama dengan bacaan guru. Itu kita tahulah dalam kita belajar tajwid, belajar qiraah dan sebagainya. Maknanya kita belajar tajwid, tuan-tuan dan mubarak lain yang belum biasa ni. Tuk guru tu dia pulas lidah kita ni. Kata ke bawah, ke kanan, ya. Itu cara nak bagi betul-betul tepat bacaannya itu. Selain daripada tulisan, bila Quran ayat Quran sepatah ayat Quran turun diwahyukan kepada Nabi terus baca kepada sahabat-sahabat yang pandai menulis. Memanglah orang Arab ni orang ummi, orang gelar mereka bangsa yang ummi. Bangsa ummi maknanya illiterate, tak pandai baca, tak pandai menulis, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tetapi itu secara umumnya, bukan berarti sampai tidak ada langsung orang pandai baca dan menulis zaman itu, tidak. Macam sebelum kita merdeka, lepas kita merdeka beberapa tahun itu, kerajaan Malaysia dia buat kelas-kelas dewasa. Tujuannya nak ajak orang tua-tua supaya boleh membaca, boleh menulis dan mengira lebih kurang sikit. Sebab ramai dia panggil kelas dewasa. Masa tu ramai orang yang illiterate. Tapi bukan berarti semua tu penghulu boleh baca, ya, tu imam boleh baca. Jadi dalam majlis Rasulullah itu dikatakan lebih kurang 40 orang penulis wahyu. Bila wahyu turun, Rasulullah baca, mereka tulis. Ada pelbagai objek yang didapati waktu itu, ya, dipacap-pacapkan, di belulang-belulang di dinding rumah ni semua ditulis, ya, Al-Quran. Untuk itu untuk pribadi, kegunaan pribadi. Yang di depan Rasulullah itu penulisan rasmi. Jadi dua jalan. Yang pertama ialah jalan penulisan, yang kedua ialah jalan hafalan. Bila turun ayat, Rasulullah hafal, sahabat-sahabat hafal ribuan dikatakan sahabat yang turut menghafal Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu apabila berlaku peperangan Al-Yamamah, di mana dalam peperangan itu dikatakan tidak kurang daripada 70,000 sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal, gugur, syahid dalam peperangan itu. Dikatakan mereka ni para hufaz, ya, orang yang menghafal kitab suci Al-Quran. Kalau masa itu dah 70,000, ya,
hufaz yang gugur mati syahid itu menimbulkan kebimbangan di hati Sayyidina Umar, sehingga beliau mensarankan kepada khalifah waktu itu Abu Bakar Siddiq supaya mengambil langkah untuk menghimpun jam'ul Quran, menghimpunkan Quran yang tadilah yang saya tulisan tadi, dan juga dalam yang dihafal dalam dada-dada para hufaz itu dikumpulkan ya untuk memelihara kesahihannya itu. Walaupun itu hanya kebimbangan lah, sebenarnya kalau realitinya tak mungkin hilang ya. Cuma nak pertahankan kesahihan itu supaya tidak jadi macam kitab suci yang terdahulu, Taurat, Injil dan sebagainya, dia hilang kesahihannya. Masih ada Taurat, masih ada Injil yang mereka namakan Old Testament ya, Taurat. Injil itu New Testament, ada gospel yang 4 itu dan sebagainya. Tapi bolehkah mereka pertahankan kesahihannya itu? Kita tak katalah semua rubbish ya Bible yang ada sekarang, tapi masalahnya mustahil kita nak bezakan antara yang asli dengan yang ditambah-tambah, ditokok-tambah, dikurang dan sebagainya. Sayang itulah kita katakan kesahihan atau authenticity itu sudah hilang bagi kitab-kitab sebelum Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah ya, alhamdulillah saya menyebutkan ini untuk meyakinkan kita tentang kebenaran agama kita, dan kita banyak bersyukur supaya kita amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayat kepada agama yang benar ini. Tahun 1970 saya berada di kota London. Tahun 1970 akhir minggu saya pergi itu pergi kerja, bukan pergi belajar. Kerja di hotel Cumberland Hotel dekat Marble Arch ya, siapa yang tahu pergi sana. Dulu kita Malaysia Hall kita duduk dekat Marble Arch ya. Tapi sekarang dah pindah ke Queensway. Saya nak ceritanya akhir minggu weekend saya pergi mengajar budak-budak Islam, anak-anak orang Pakistan, anak orang Arab, anak orang putih pun ada ya. Tak ramai orang putih waktu itu, tapi anak Pakistan ramai, anak Arab pun ramai. Ayat kita campur doa ialah basic agama Islam. Yang saya nak ceritanya, ada seorang lady English convert. Dia seorang ribet itu ya, bukan convert. Dia seorang mu'allaf, lebih kurang 50-an gitu. Dia kata masa kita rehat antara dalam pukul 10.30 tu kita berehat sembang, dia kata today, dia kata I told them something that they had never heard before ya. Dia cerita hari ni, dia kata ke budak-budak tu lah, apa dia kata, I told them that how lucky you are because you had been born in Islam. You don't know, dia kata, macam mana difficult people who was born in other religions has been struggling to find this true religion. Jadi mereka struggle bertongkos-menomos untuk menemui agama yang benar ini. Jadi kita ni alhamdulillah, kita kebanyakan kita lah orang Melayu dah lahir dah jadi Islam dalam keluarga Islam. Jadi apa lagi yang dilahir dalam keluarga yang bukan Islam, dan Allah memberi hidayah mereka kepada agama yang benar ini. Alhamdulillah, kita banyak terima kasih ya, dan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan yang besar ini. Kita tak sedar nikmat Islam ni nikmat yang terbesar ya. Bila kita kaji Islam dah kita tahu orang yang bukan Islam, saya difahamkan ramai orang yang dilahirkan bukan Islam, tiba-tiba dia mendapat hidayah kepada Islam ni,
Mereka kata satu perasaan yang tak tahu digambarkan, betapa gembiranya mereka, macam baru dilahirkan semula begitu, ya, pada dapat hidayat ni. Tapi kita tak sedar kan, macam ayat sejuk lah, duk minum setiap hari tak sedar kan nikmat tu, tapi sekali dia terputus, ya. Saya ingat satu hari pun kita dah amat rasa amat susah kan bila tak ada air satu hari. Kalau dia duduk ada tiap hari itu tak terasa. Air itu nikmat yang amat besar kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita di Malaysia ini, kita ada saya diminta supaya menjuruskan ceramah ini kepada suasana di Malaysia, situasi di Malaysia, macam mana dakwah di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sudah maklum bahawa mungkin lebih kurang separuh atau kurang sikit, ya, masyarakat di Malaysia ni, masyarakat majmuk ini masih lagi belum menerima hidayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada agama Islam. Jadi ini satu cabaran dan satu tanggungjawab yang besar yang perlu kita sedari, yang terpikul di atas bahu kita masing-masing, untuk menyampaikan hidayat Allah, cahaya agama Allah ini kepada mereka yang belum lagi terbuka hatinya kepada agama ini. Sebab kita kena kesian ke orang ni. Ya, kadang-kadang kita kelakuan kita sendiri, tindak tanduk kita, pertuturan kita kadang-kadang jadi satu halangan, satu dinding yang tebal, ya, yang menghalang orang yang belum masuk Islam ni untuk mendapat cahaya hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mesti ada something wrong somewhere, ya, yang perlu kita cek, tengok, ya. Mungkin ada satu yang tak kena pada kita, menyebabkan dah kita mencapai kemerdekaan lebih 60 tahun masih separuh rakyat Malaysia yang tidak beragama Islam. Sepatutnya 99% dah 60 tahun dia, ya, dah masuk agama Islam. Tak kesian kat mereka lah. Ya, kita tahu ini satu-satunya jalan keselamatan, salvation orang, ya, salvation. Dia boleh ingat yang lain salvation, padahal mereka tidak tahu bahawa jalan selamat inilah satu-satunya, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk syurga. Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, walaupun Sayyidina Umar tak suka Abu Hurairah ni pergi lelong-lelong mata hadis ni, ya, sebab Rasulullah tak suka manusia bertawakal. Manusia hanya memadai dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dia tahu Rasulullah kata siapa mengucap syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, masuk surga. Jadi kalau ini satu poin juga, iaitu cara kita berdakwah atau metodologi dakwah kita ini kena tengok, kena disesuaikan dengan audiens kita juga. Kalau orang awam ni macam tu, kita beritahu, kau mengucap dua kalimah syahadat masuk surga. Dia mengucap, betul, dia tak sembahyang, tak puasa, tak buat dan sebagainya. Itu yang Rasulullah yang Sayyidina Umar tak suka, ya, sehingga dikatakan dia tampar, dia tempeling Abu Hurairah, kerana Abu Hurairah keluar dari tempat Rasulullah, dia beritahu kat orang, kata apa, siapa yang mengucap dua kalimah syahadat masuk surga, ya. Ya memang, tapi hakikatnya begitu. Maknanya mengucap dua kalimah syahadat dia akan terselamat daripada api neraka, atau akhirnya orang itu akan dimasukkan ke syurga, walaupun kena goreng dulu, ya. Sebab syurga ni tempat suci, bersih. Dia tak terima mereka yang bersih, ya. Kalau orang kampung tu saya kata almari pakaian tuan-tuan tu, ya, tuan-tuan pakaian yang macam mana yang tuan-tuan letak dalam almari? Adakah kain buruk di pintu nak masuk tadi ni, ya, yang kita duk ini kaki tadi, ya, masuk surah, ya, sapu kaki masuk, tu kah nak ambil masukkan dalam almari
tidak mungkin ya. Kalau nak masuk boleh juga, tapi kena melalui proses lah. Proses penyucian. Ya. Kena kena ponyong dengan dulu lah, tonyong dengan bruih apa semua, jangan masuk bomba-bomba dalam washing machine, kemudian bawa keluar, pergi letak tengah panas lit orang tahu tu, tengah lit panas terik tu ya, petang ambil tu barulah ambil, tak boleh masuk lagi, kena bakar serigala, tenih dengan serigala tenih serigala begini lendir elok, boleh lah masuk dalam hari ya kan. Jadi kita pun jadilah, kalau dalam keadaan bergelomang dengan dosa itu tak boleh lah masuk tempat suci syurga, kena melalui proses dulu ya, goreng dulu baru boleh. Tapi macam saya sebutkan tadi, ini macam mana kita cari jalan supaya yang 50% daripada penduduk Malaysia ini sama-sama kita boleh masuk syurga. Ini kawan kita kan ya. Kita tahu bahawa satunya jalan selamat ini ya, Islam. Contohnya kawan sekerja kita, kawan sama-sama di kelas, di universiti kita. Tiap hari hidup kawan kita, tahu kita seorang selamatkan dia kita biarkan ya, masuk ke jurang. Kita tahu dia duduk menghala ke jurang ya, jangan jatuh jurang, kita tak selamatkan dia. Macam mana? Ya. Tapi ini ada kaedahnya lah, ada metodologinya, bukan semudah itu ya. Saya kata tadi ini banyak halangan-halangan, rintangan-rintangan, banyak pihak-pihak yang cuba menghalang supaya cahaya Islam tidak sampai ke hati manusia ya. Ajaran-ajaran Islam itu diselewengkan ya, dikemukakan dengan gambaran yang huduh begitu. Tambah pula dengan kelakuan dan perangai orang Islam tadi. Kadang-kadang orang yang dakwah tu orang Sulaiman ya, dia mempamerkan gambaran yang buruk. Dulu saya mula-mula jadi pensyarah di USM tahun 80 dulu, 1980. Saya terjumpa satu buku dalam perpustakaan USM, The Cultural Side of Islam, Sudut Budaya Islam. Pengarangnya Muhammad Mamadou Piktol, seorang wartawan Inggris yang terkenal. Dia masuk Islam, dia tambah nama dia tu Muhammad ya. Dia Mamadou Piktol, tapi dia tambah Muhammad Mamadou Piktol. Dalam buku itu ada satu frasa yang menarik perhatian saya tentang Islam dan dakwah ya. Dia kata the conduct and the conditions of the Muslim today are very bad advertisement for the teachings of Islam. The conduct and the conditions of the Muslim today are bad advertisements for the teachings of Islam. Jadi apa ni, kita kata kelakuan lah, conduct, kelakuan dan keadaan umat Islam sekarang ini, dia kata merupakan i'lan yang buruk bagi agama Islam. Mana kita bagi i'lan yang buruk, siapa nak ya? Mana kita tunjukkan kelakuan yang tak baik dengan pertuturan kita ya, dengan kita ketindak tanduk kita dan sebagai statement-statement yang dibuat oleh setengah-setengah pemimpin kita pun kadang-kadang menyakit hati orang yang bukan Islam. Dia tanfir bukan tafsir. Sedangkan Nabi SAW dia kata yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Nabi arahkan kita supaya yassiru, mudah-mudahkan, jangan susah-susahkan, wala tu'assiru. Kemudian Nabi tambah basyiru wala tunafiru, bagi orang gembira kepada Islam, jangan bagi orang lari. Jadi oleh kerana tindak tanduk kita, kekasaran kita menyebabkan orang
benci kepada agama kita. Itu yang timbul Islamofobia tu. Makanya orang tengok negara-negara Islam tu kadang-kadang nampak macam ganas. Kita mudah melemparkan tuduhan-tuduhan seperti kafir harbi dan sebagainya secara rambang begitu, ya, tanpa mengambil kira pembahagian-pembahagian di dalam Islam yang ulama sudah bagikan sejak zaman silam lagi. Bukan semua orang yang bukan Islam itu harbi. Ada kafir yang dia panggil kafir zimmi, ada musta'man, ada mu'ahad dan sebagainya. Kita boleh sama semua sekali. Kafir zimmi itu perlu dilindungi. Sebab man azal zamiyan faqad azani, itu hadis lah, ya. Siapa yang menyakit orang yang zimmi, kafir zimmi, seolah-olah dia menyakitkan aku, Rasulullah kata. Kemudian apa lagi tentang kafir mu'ahad ni, kalau kita menyakiti kafir mu'ahad, saya tengok apa dia punya teks tu kan, wording Nabi tu. Tapi dia kata lam yurih raihatal jannah, ya. Siapa yang menyakiti kafir yang ada perjanjian dengan kita, mana dia janji taat setia kepada raja-raja kita, dia janji akan patuh kepada perlembagaan negara kita, itu muahad, ada perjanjiannya lah. Itu bukan sama dengan kafir harbi. Maka Nabi kata siapa yang menginayai kafir muahad ini, maka dia tidak akan tercium keharuman syurga, ya. Maknanya kita tak boleh dengan sewenang-wenangnya menghukum bahawa asal tak bukan Islam itu musuh kita. Kita kena perang dengan mereka. Kafir ini kafir harbi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teringat beberapa negara Islam yang menindas rakyatnya sendiri. Tentera-tentera dan senjata-senjata yang canggih ini bukan digunakan untuk menentang musuh, tetapi untuk menindas rakyatnya sendiri. Itu bukan, ini bukan negara lain, tapi negara-negara Islam. Bukan pemimpin lain, pemimpin umat Islam sendiri yang buat macam tu, buat perangai macam tu. Jadi dia bagi gambaran yang kalau pemimpin ni dia jadi kejam, dia jadi zalim orang Islam ni. Kemana orang tu lari? Dia lari mana? Pelarian Syria, pelarian ya, yang ditindas oleh pemimpin-pemimpin dia lari ke mana? Adakah dia lari ke negara Islam yang lain? Saudi Arabia, ke Mesir, ke mana? Kalau pergi berlindung di Saudi ke, di negara-negara Islam yang lain Timur Tengah tu, habislah. Dia akan extradite, akan hantar balik, dan di sana mereka akan menerima penganiayaan yang lebih dahsyat lagi kan. Jadi orang tu lari ke negara-negara bukan Islam. Ada yang lari ke Jerman, lari ke Perancis, lari ke England, ke Amerika, dan di sana mereka mendapat perlindungan, keselamatan mereka dipelihara, harta benda mereka, kebebasan mereka dijamin dan semuanya. Jadi mana kata kafir harbi, Muslim harbi pun ada, Islam harbi, kafir harbi tak ada. Jadi ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, yang saya nak sebut tadi, kita kena laksanakan amanah ini, ya. Amanah untuk melaksanakan dakwah ini. Untuk kalau di Malaysia ni kita kena buat dua serampang lah, ya, yang dalaman. Sebab orang Islam sendiri pun, orang Melayu, orang yang sudah masuk Islam pun masih perlu didakwah dengan menggunakan metodologi yang berbeza dengan dakwah kepada orang yang belum menerima Islam. Sebab mereka ini perlu sebab mereka sudah Islam, tapi perlu ditingkatkan ilmu pengetahuan mereka supaya mereka betul-betul memahami Islam. Saya nak buat satu contoh. Saya mufti kan di Pulau Pinang. Ada satu ketika kami membuat putusan fatwa ini kerana ada aduan-aduan, ya,
aduan-aduan orang tidak selesa, tidak senang dengan kebisingan, bising, kebingitan mikrofon di luar masjid tu. Jadi kita syok sendiri. Syok sendiri. Pasang sampai 12 volume. Pasang ya. 12 dan boleh kepada punya maksimalkan dia punya volume tu. Bacaan Quran, kemudian ceramahnya, zikirnya semua. Bila kita keluar keputusan, kita larang, kita cakap janganlah buka, kau ganggu orang. Kata kita nak buat ibadah ni, kita ganggu orang ni pula. Orang tu dia tak bersedia untuk dengar. Kalau dia nak dengar, dia masuk masjid. Sebab kita benarkan buka mikrofon yang dalam tu. Kemudian kamu buka ayat Quran, orang duk sibuk bising apa semua. Allah kata, wa idza quri'al Quran fastami'u fa'ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Apabila dibaca Quran, kamu kena diam, kamu kena dengar, semoga kamu dapat rahmat. Tapi orang tengah duk sibuk beli belah dan berbising apa semua, kita buka Quran tu. Kita cari pahala, kita ingat kita dapat pahala kan? Dosa, kita dapat dosa. Kita cari pahala tapi yang dapat dosa, karena kita seolah-olahnya mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak dengar pun. So saya kata kalau dia kata apa dulu kan, buat demonstrasi tuan-tuan, demonstrasi maki mufti kan, jadi mufti kena tahan telinga, orang tak faham tak macam mana kan, dia maki kita. Oh dulu zaman Allah Fahim lagi, kami duduk pasar ni, Tarhim lagi, bukan macam Quran. Subuh-subuh, sejam sebelum masuk waktu subuh dah pasang lah Tarhim. Buka terus-terus. Zaman nak mufti pertama tu Allah Fahim, nak cerita kita sebagai mufti. Banyak perkara bila saya dulu academician, saya mengajar di beberapa buah universiti, di Lampuri, USM, UTSM, UAE. Bila saya jadi mufti, saya perlu buat adjustment tertentu. Saya tak boleh lagi macam sikap saya, pendidikan saya tu macam saya jadi academician di universiti. Kita di universiti kita mencari fakta, kita mencari fakta. Kita ajar anak murid kita macam mana nak cari fakta. Tapi bila jadi mufti, kita bukan cari fakta, kita mencari maslahah, mencari kepentingan umat Islam. Jadi kadang-kadang kita terpaksa ketepikan fakta, karena nak capai maslahah tadi. Contoh mudahnya, orang nak berpoligami, faktanya boleh, Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nak kahwin satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat pun boleh. Jangan lajak lebih lah. Dah betul ada orang nak turut sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah kan bersembilan kan. Tapi itu khususnya kita kena faham, tapi itu fakta. Tapi kita tengoklah dia tu yang minta nak berpoligami tu, dia tanya Tok Mufti, boleh tak nak berpoligami? Tengok nampak muka pun macam orang ni orang susah, buka pakaian semua, kejar lah lori berjenis bandaran, bagi ubah adalah 1,500. Anak ubah, anak yang saya sekarang dah 5. Allah kata sama lagi macam mana, haram lah. Kita patut kata kalau awak kahwin haram, kata dosa. So tidak ada kemampuan dari keuangan, dia kahwin kena ada kena ada apa kemampuan dari sudut keuangannya, fizikalnya, seksualnya, apa ni, sosial tu semua kena dikirakan. Jadi maslahah tu, kepatuhan ni kena tengok maslahah orang. Orang yang bertanya kita atau maslahah umat Islam di Pulau Pinang dan sebagainya. Jadi kena pertimbangkan juga apa maslahah kerjaan sendiri, kerana kerjaan yang lantik
kerajaan Pulau Pinang. Dia lantik saya jadi mufti kerajaan Pulau Pinang. Kena faham lah apa fungsi mufti ni, untuk apa. Dia kalau dia baca enactment, dia kata mufti ini untuk membantu Yang di-Pertuan Agong ya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Sebab Pulau Pinang dia tak ada sultan, dia governor tidak ada kuasa apa, dia sudut fatwa, tak boleh masuk campur, tapi dia di bawah Agong, di bawah Yang di-Pertuan Agong. Itu mengikut enactment dia. Jadi sebagai mufti kita banyak mengeluarkan fatwa ni, kita tengok pada masalah sajalah, masalah umat Islam. Jadi macam masalah loudspeaker tadi kan, memang segelintir orang tu dia marah lah kan, sebab dia duduk biasa macam tu. Dia orang kita ni banyak dia agama bagi dia yang dibiasai, walaupun tak betul tapi dia biasa macam tu, itulah. Kita kena pandai-pandai lah menangani masalah orang ramai ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin satu poin yang kita kena terangkan kepada orang Islam kalau ada kesempatan, sebab mereka ada kekeliruan dari sudut kepercayaan kepada Tuhan dengan kebenaran sesuatu agama. Nampak tak maksud saya? Sebagai contoh ya, kita dapati ada bila kita baca Quran ya, terutama sekali dalam suasana yang tenang begitu, orang menitis air mata. Ada orang Islam yang terharu ya, dia dengar bacaan Quran tu dia meleleh air mata dia. Fenomena sedemikian adakah khusus untuk agama Islam ataupun ada dalam agama lain juga? Jawabnya sama lah. Dalam agama Kristian, dalam gereja orang baca hymn, baca nyanyian, nasyid apa Kristian ya, nasyid apa tentang Tuhan, tentang Nabi Isa dan sebagainya. Ada orang menangis dalam gereja. Dalam kuil pun ada fenomena yang sama juga. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa kecenderungan beragama adalah sesuatu yang insting, naluri ya, naluri. Naluri manusia mencari Tuhan, nak percaya pada Tuhan. Jarang sangat orang ateis. Orang yang ateis itu pun sebenarnya kalau kita cek tengok dia punya, dia ini psycho ya. Sebenarnya dalam lubuk hati dia tu dia percaya Tuhan, cuma ego dia dan adalah pada sebab-sebab tertentu menyebabkan dia ingkar suara hati dia menolak suara hati dia. Masa saya duduk di Queensway di England dulu, di London dulu, ada yang lady apa, orang yang duduk tuan rumah sewa bilik kan, dia seminggu sekali dia datang lah kutip apa duit sewa. Dia tengok atas meja saya tu ada buku-buku, ada tentang Islam, tentang agama. Masa Noor kita Tan Sri kita ni kalau pergi England dia panggil Noor, Masa Noor dapat Wa'ad ayah saya Muhammad Noor ya. Wan Salim bin Wan Muhammad Noor, dia panggil Masa Noor, dia believe in God. Yes, you no. Dia cerita apa? Dia cerita why? Dia cerita kalau Tuhan really exist, dia kata kalau Allah tu betul-betul ada. Sebab apa dia ambil anak aku? I lost my only son during the Second World War. Itu pula cerita dia. Mana dia ada seko, dia ada seko dalam hati dia tahu Tuhan ada, tapi dia tak mau mengaku, kan? Jadi tapi kebanyakan manusia ialah dia percaya wujudnya Tuhan. Saya kata dia instinktif, kepercayaan kepada Tuhan, kewujudan Tuhan dia instinktif. Tetapi adakah bila orang percaya pada Tuhan menunjukkan agama yang dianutinya itu betul? Itu apa masalah lain ya, yang campur adukkan. Yang percaya pada Tuhan tadi itu naluri, tapi yang kebenaran suatu agama itu rasional ya, kena rationalize. Sebab itu kita dalam agama kita tak takut perkembangan sains apa modern kan, sains, sebab kita yakin
apabila semakin sains maju, maka semakin terserlah kebenaran agama kita. So agama Islam dia memang mengeluh-ngeluhkan perkembangan sains ini. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah akan perlihatkan tanda-tanda kebenaran agama dia ni, ya, di dimensi-dimensi alam ni dan juga dalam diri manusia itu sendiri. Kita yakin itu. Tapi orang lain takut. Dan kalau tengok dalam buku Maurice Bucaille tu, the Bible, the Quran dan Science tu, ya, kita lihat dia kata di mukadimah tu, di introduction, dia kata aku kaji dulu, aku dengar dalam Quran ada menyentuhkan fenomena alam semesta ni, jadi aku nak tahu betulkah. Kaji dia kata tak mungkin, dia kata kitab yang diturunkan 1400 tahun dulu dah, ya, dengan tepatnya, ya, menceritakan tentang sains, tentang rahsia alam ni yang baru abad ke-20 ini saja ditemui oleh sains, ya. Tak mungkin dia kata kalau manusia buat tepat. Kita tahu Quran ni bukan buku sains kan, dia bukan ajak fizika, ajak perubatan dan sebagainya, tetapi dia mengajar tentang Tuhan, temanya ialah Tuhan, tapi dia nak menerang tentang Tuhan tu, dia sentuh, ya, dia sentuh kejadian alam semesta ni, dan sentuhan itu betul, tepat. Mana ada kita alam dia tu. Orang bukan kata bila aku patah balik kaji Bible tak boleh lagi, ya. Dia kata surah pertama lagi tu, ya, dah terantuk, terantuk artinya tak boleh tak ngam, tak boleh disesuaikan ajaran agama itu dengan tentang alam ni, tak boleh disesuaikan dengan penemuan alam, penemuan sains moden ini. Jadi sebab itu kita yakin agama kita ni betul, dan kita nak ajak orang yang kamu percaya, yang kamu menangis di dalam gereja dan sebagainya, itu menunjukkan naluri ketuhanan, naluri kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi soal benar atau tak benar suatu agama itu perlu dirasionaliskan. Itu sebab itu dalam Quran dia semua, dia banyak bila dia sebut nak tarik hati kita, cerita alam ni, dia akhirnya wa fi zalika afala tatafakkaru, tidak wa fi zalika la ayatin likulli ayat-ayat Allah likulli bagi orang yang berfikir, ayatul lil ayat ulul albab, umpamanya ulul albab. Ulul albab ni orang yang berfikiran tajam, berfikiran tajam. Sebab albab tu dia jamak, kata-kata plural, jamak daripada lub. Lub tu inti. Kalau kita makan kuih, intinya di mana? Di luar ke dalam? Dalam. Jadi ulul albab ni orang yang orang putih kata penetrating mind. Dia ada penetrating mind. Dia tidak melihat sesuatu itu pada secara mendatar, secara superficial saja, tapi dia get into the depth of something, ya. Dia penetrate dalam, tengok apa makna-makna yang ada di dalam. Akhirnya mereka berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayat wa ikhtilafil layli la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia ada dua ciri dia. Yang pertama ciri zikir, yang kedua ciri fikir. Yadhkuruna Allah, ya, mengingati Allah, menyebut Allah, mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Itu bukan setakat tu. Kita banyak zikir, tapi kurang fikir. Orang barat banyak fikir, kurang zikir. Jadi yang kita nak, fikir pun rajin, ya, zikir pun rajin. Dua-dua sekali. Baru jadi ulul albab. Jadi ulul albab. Jadi tuan-tuan sekalian, tinggal lagi kita nak ikut
metodologi yang betul. InsyaAllah banyak kaedah-kaedah yang saya catat kat antara lain ialah kaedah pendakwah kita ini. Mana dia? Antaranya ialah kita kena lihat situasi mad'u kita, sasaran dakwah kita itu. Maknanya kalau situasi dia macam lain, kita dakwah lain. Maknanya kalau tuan-tuan banyak anak-anak di universiti di pusat-pusat pengajian di sini, kalau kita dah biasa dengan cara universiti, saya pun dulu macam tu juga, ya. Saya ada orang tegur saya, orang kata, doktor, doktor cakap tu, dia kata, orang tak faham. Di kampung, dia bukan universiti. Kita terbawa-bawa dengan universiti, ya, Nara Gading kita, kampung lain. Jadi dakwah kepada orang kampung, dia kena ada metodologi yang berbeza daripada dakwah kepada orang orang bandar atau orang yang berilmu, ya. Kalau kita dakwah kepada nelayan, berbeza dengan kita dakwah kepada petani rupanya. Mana contoh-contoh yang kita tonjolkan itu perlu contoh-contoh yang dekat dengan situasi, dengan environment, dengan tempat Jawa ni, dengan suasana kehidupan Jawa. Jadi kalau kita ambil contoh-contoh di tempat lain, contoh di persekitaran pertanian, mungkin orang nelayan dia tak boleh faham. Begitu sebaliknya, ya. Kita kena tengok macam tu. Kemudian bahasa yang kita gunakan, janganlah gunakan bahasa yang pada canggih ni, orang kampung tak faham. Kalau ceramah orang kampung, kalau pada golongan intelek tak apalah, kita gunakan kata-kata yang bombastik begitu, ya. Itu kita kena faham. Dan di sini ada kelemahan kita lah. Kebanyakan kita pendakwah sekarang ni orang Melayu. Bila saya cakap mau Arab, saya kata orang tempat kami ada macam-macam masyarakat, tapi mereka boleh cakap Melayu. Cina boleh cakap Melayu, orang India boleh cakap Melayu. Kami orang Melayu tak boleh cakap Cina, tak boleh cakap India. Dia kata ini satu cabaran. Kamu kena usaha macam mana menguasai bahasa mereka ini. Kalau dia nak dakwah macam mana nak dakwah kepada orang yang dia tak faham bahasa lain selain daripada bahasa dia. Mungkin yang kita maksudkan lain, dia faham macam lain pula dan sebagainya. Jadi sebab itu satu cabaran kepada orang muda-muda lah. Kami angkatan tua ni dah tak sempat dah orang muda, dia ada masih masa lagi, belajarlah dan menguasailah bahasa-bahasa lain untuk kita gunakan, menarik mereka, membuka hati mereka kepada agama Islam. Saya sebutkan tadi, ya, kita dakwah ni, kita nak masuk ke dalam hati tu, nak menembusi hati mad'u kita. Allah, lewatlah. Yang keduanya ialah bila Allah Subhanahu Wa Taala dia mengarahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi dakwah kepada Fir'aun, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, surah apa saya tak ingat. Saya bukan, saya hafal cebok-cebok, ya, bukan saya Al-Quran semua. Jadi Allah perintah Nabi Musa dan Nabi Harun pergi berdakwah kepada Fir'aun, dan Allah arahkan qula lahu qawlan layyina, ya, cakap kepada Fir'aun. Ni Fir'aun, tuan, cakap dengan perkataan yang lembut. Kita bukan Fir'aun, kita dalam masjid tapi zakah orang, ya, maki orang dalam masjid. Ini yang kita tak beritahu dia ni, Pulau Pinang. Dia minta tahu dia, kita tak bagi. Selagi mana dia tak ubah cara dia tu, ya, kita tak bagi. Sebab dia kelembutan ini, dia lebih berkesan daripada kekerasan, ya, kekasaran. Orang kasar kita benci, kan, orang yang buat kekasaran kepada kita. Tapi kalau dia main cakap lembut kita, walaupun mula kita nak marah pada dia, akhirnya kemungkinan kita akan terima juga apa yang dia dakwah kepada kita.
Jadi itu satu maknanya kelembutan ini termasuk dalam mafhum ataupun dalam pengertian al-hikmah juga, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyeru manusia bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hikmah bijaksana. Kita tengok cara mana yang kita boleh kategorikan sebagai cara yang bijaksana. Kemudian mau'izah hasanah, kita bagi pengajaran nasihat yang baik. Kemudian yang degil tu, tak macam bau, dia bagi wajadilhum, dia jadal ni atau debat ni, dia tidak termasuk dalam kategori dakwah. Ya, kategori dakwah dua tu saja. Sebab itu dia Allah tak sebut ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal jadil ahsan, tak sebut macam tu. Ya. Dia sebut ud'u ila rabbika bil mau'izah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu hikmah, bijaksana dan pengajaran yang baik, nasihat yang baik. Kemudian baru wajadilhum, ini kategori lain. Dia tidak termasuk dalam metode dakwah, iaitu nak mematahkan hujah pihak lawan. Ya. Dia tu memang mungkin dia tak akan terima. Dia tak akan terima kerana ego dia, kerana kedegilan dia akan terus, tetapi sekurang-kurangnya dia balik rumah dia fikir. Ya, dia fikir sebab hujah yang kita bagi itu ya hujah yang kuat, kan, mematahkan hujah dia. Itu dipanggil jadal atau jidal, kan, perdebatan. Tapi itu bukan dakwah. Dakwah ialah dengan hikmah dan mau'izatul hasanah. Sebab kita peranan dakwah ni, dia kita dakwah ni macam saya sebut, kita nak memasukkan hidayah Allah, tapi bukan kita masukkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, tapi kita ikhtiarkan untuk menyampaikan hidayah Allah tu, ya. Allah yang sesah pada Allah lah, kan. Sebab dia ayyahdiyaka rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Jadi kalau seorang mendapat hidayah melalui kita kerana kita dakwah, maka itu lebih baik dari Mercedes sekarang, ya. Orang Arab dia bagi kalde yang hebat, humurin ni'am, ya. Zaman itu. Ya, ni pun kena faham juga. Kita nak fahamkan satu-satu ayat Quran hadis Nabi ni, tengoklah konteks zaman tu sama, ya. Ni depa tengok Nabi kata apa ni? Nabi kata alimu auladakum sibahata wal rimayata wa rukubal khair. Oh, dia pergi cari kuda daripada Australia, ya. Dia mengajar kita nak pergi orang kawan. Tu ribu Nabi, aduh Allah, aduh aku. Ya, menggerunkan. Orang dah pakai kereta tebal, pakai jet, bomber fighter, kita ni pakai kuda. Orang kawan kan. Adakah itu menimbulkan kegerunan? Tengok konteks masa tu. Nak keluar ayat Quran hadis Nabi tak sah, tapi tafsiran kita itu, huraian kita itu kena sesuaikan dengan perkembangan zaman kita. Itu bahawa ada hikmah dia, ya. Bil hikmat wal mau'izatil hasanah, ya. Jangan duk cakap orang, jangan duk maki orang, terutama dalam masjid dan sebagainya. Itu perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya ialah nak ajak orang kepada agama Allah, bukan kerana nak menang. Itu kerja ahli gusti atau ahli tinju, bukan petakwah, ya. Dia lawan kerana dia nak menang, selamat dia. Kita lawan bukan nak menang, ya. Kalah pun tak apa, asalkan sampai hidayah kepada mad'u kita, pada orang kita. Jadi Tan Sri lama juga ni. Saya nak monti dulu, mungkin ada satu dua soalan kot yang diajukan, ya. Saya jawab setakat yang mana dan yang mana yang boleh jawab lah. Tak boleh wallahu a'lam. Imam Malik orang tanya 41 soalan, dia jawab satu soalan saja. Dia langsung wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Yang berbahagia Tan Sri Sukno, seterusnya Syekhuna Dr. Sri Dr. Haji Wan Salim bin Wadamani, Mufti Pulau Pinang. Saya pertamanya saya bersetuju dengan pandangan daripada yang berbahagia Datuk Mufti berkaitan dengan hikmatus syuyukh hamasatus syabab, di mana kebijaksanaan ataupun keintelektualan fikrah golongan senior ataupun golongan tua ini amat membantu dalam hamasah, iaitu semangat orang muda pada hari ini. Dan kita lihat hari ini pun kerajaan ataupun khususnya di majlis-majlis agama Islam macam saya daripada negeri Perak pun, kerajaan negeri sangat menitik beratkan orang muda ini. Di peringkat MAIP itu sendiri pun dah mengangkat 2 orang daripada kalangan belia sebagai salah seorang ahli jawatan, ahli majlis lah. Jadi konsep yang dibawakan filosof Mesir itu, iaitu hikmatus syuyukh hamasatus syabab, itu perlu kita praktikkan dan kita angkatkan pada hari ini. Dan pertamanya saya ada 2 soalan. Soalan pertamanya menyentuh aspek negara. Apakah pandangan Dr. Wan Salim berkaitan dengan kerangka madani ini yang baru-baru ini? Satu lagi slogan, kalau sebelum ni kita pernah dengar keluarga Malaysia, Islam Hadari dan Persatu Malaysia dan sebagainya, tetapi untuk versi PMX ni dia membawakan konsep madani. Adakah konsep madani ini, sama juga seperti soalan Tuan Haji kita depan ni, dapat terus membukakan lagi penyebaran dakwah dalam konsep Malaysia yang diversity ini? Dan bolehkah PMX ni bawa satu manhaj ataupun manhaj Malisi yang banyak dibicarakan Ustaz Siddiq Fadhil dan sebagainya? Dan soalan yang kedua, sebagai mantan academician di universiti-universiti, saya nak tanya bagaimana tips doktor untuk kita menangkis ekstremisme fahaman di peringkat kampus. Macam kami, saya lupa nak perkenalkan diri, saya Hafiz daripada mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi, datang dari Bangi untuk sama-sama dengar perkongsian Dr. Mufti, seorang mufti yang intelek dan orang kata agak sensasi di negara kita ini, dengan pandangan-pandangan yang harus kita pelajari. Jadi soalan kedua, bagaimana untuk kita menangkis orang kata fahaman-fahaman yang agak ekstremisme di peringkat mahasiswa di IPT itu sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih orang muda. Seronok bila dengar orang muda participate dalam perbincangan tentang konsep madani tadi. Berbanding dengan dulu kita dengar slogan-slogan seperti Islam Hadari zaman Pak Lah dulu, kemudian wasatiyah Islam pada zaman Datuk Seri Najib. Sekarang kita dengar pula masyarakat madani ataupun negara madani ini dibawa oleh PMX ini. Saya lihat pada pandangan saya lah bahawa tidak ada percanggahan sebenarnya. Ya, memang yang pertamanya nak menunjukkan ataupun nak mempamerkan kepada masyarakat Malaysia bahawa Islam ini ialah satu agama yang menyokong kemajuan manusia. Dia tidak menyekat kemajuan manusia, malah sebaliknya dia mendukung usaha-usaha untuk memajukan sebuah negara, termasuk negara Islam itu sendiri pun. Ini ialah untuk kita nak hapuskan salah faham di setengah kalangan orang kita yang mungkin salah faham ini bila melihat bahawa anak-anak kita berduyun-duyun pergi belajar di negara-negara barat. Satu ketika dululah, sekarang kita dah banyak dah institusi pengajian tinggi, tak begitu ramai lah kita, walaupun masih ada. Jadi ada yang salah faham, dia kata apa kita dah belajar ilmu kat orang kafir, ya, tak belajar kalau Islam. Kita nak meyakinkan mereka bahawa ilmu itu termasuk dalam
dalam apa sabda Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Mana kita jumpa wisdom, tak kira di timur, di barat, di negara Islam kan, negara bukan Islam kan, maka kita kena ambil balik. Sebab itu dhalatul mu'min, itu barang kehilangan orang Islam, orang beriman. Jadi pada zaman awal Islam dulu, zaman tamadun, Islam membina tamadun dulu, kita lihat ilmu-ilmu ini, fiziknya, kimianya, astronominya, perubatannya, dia ajar dalam masjid. Sebab masjid waktu itu boleh dianggap sebagai satu universiti, sebagai universiti juga. Sebab sebuah universiti ini dia ajar macam-macam subjek kan. Jadi waktu itu macam side by side dengan fiqh, tauhid, tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi orang student dia pergi belajar semuanya. Dia ambil asas-asas ilmu agama, ilmu fiqh, ilmu tafsir, hadis dan sebagainya. Begitu juga dia ambil asas ilmu sekular, ya. Kemudian dia tengok minatnya ke mana, ya. Kalau dia minat perubatan, dia khusus dalam bidang perubatan. Dia duduk, dia study circle tu lah, circle perubatan tu. Itu yang kita nak yakinkan umat Islam bahawa belajar ilmu-ilmu ini dia tak semestinya kita kafir. Ilmu ni ilmu asalnya ilmu kita. Orang barat terjemahkan buku-buku seperti Al-Qanun fi Tibb Ibn Sina dan buku Az-Zahrawi, Ar-Razi, Ibn Haytham, terjemah zaman Renaissance dulu, dan mereka perkembangkan. Yalah, kita kata nak ajar perubatan, takkan nak ajar balik perubatan Ibn Sina kan. Orang barat dah perkembangkan. Jadi nak ceritanya asal ilmu-ilmu itu kepunyaan kita. Orang barat ambil dan mereka perkembangkan. Kita ambil balik, tak salahnya. Jangan duk bandingkan, yang ni perubatan Islam. Apa perubatan Islam ni? Pakai tepuk-tepuk pengemui itu dinamakan perubatan Islam. Saya tak gembira lah dengan jenama ni. Seolah-olah yang ilmu yang perubatan moden ni bukan Islam. Islam ni macam ni, ya Allah. Kalau banding-bandingkan itu, takkan Islam ajak muih-muih, itu satu kategori perubatan Islam. Yang mereka namakan At-Tibbun Nabawi, itu pun asalnya Tibbul Jahili. Nabi ni bukan seorang doktor. Dia tengok cara rawatan yang ada zaman dia pakailah macam pakaian juga kan. Pakaian pun dia tengok orang Arab pakai jubah, pakai sahabat. Takkan Nabi nak pakai pakaian Cina pula. Tapi kalau Nabi dia born in China, ya, contoh dia nak pakai yang mana? Dia nak pakai jubah Arab kan, sahabat Arab kan. Ya. Dia pakaian ni orang buat, orang cipta pakaian ni, orang desain pakaian mengikut iklim tempatan. Kalau iklim itu iklim yang panas, biasanya orang pakai pakaian yang nipis dan longgar. Kalau dalam iklim yang sejuk, orang pakai pakaian tebal dan ketat. Adalah satu yang bodoh dan menginayai orang. Kita paksa orang iklim sejuk pakai pakaian orang iklim panas. Jadi saya ingat apa ni yang dimaksudkan Islam Hadari itu, kita nak ajar student supaya faham bahawa Islam ini dia memang agama yang menggalakkan kemajuan. Dia mengiringi perkembangan masa. Kemudian Islam wasatiyah lah. Ini mengenai ekstremisme tadi lah, ya, ekstremisme tu. Jadi wasatiyah itu Islam tu dia asal daripada Al-Quran lah. Ya Allah tegaskan bahawa syahada ala nas wa yakuna rasul ala kulli syahidat. Mulanya dia mula dengan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, bukan? Wa kadzalika ja'alnakum syu'uban wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Jadi ummah wasatan ni maknanya dia tidak ekstrim ke kanan ataupun ke kiri. Ya, kita ada izm atau ideologi tertentu di sekeliling kita yang cuba mempengaruhi fikiran dan hati manusia. Ada yang terlalu kebenaran sangat, macam pahaman komunis.
ataupun sosialis. Dia terlalu kebenaran sangat. Kemudian ada pula fahaman-fahaman seperti fahaman kita punya apa tu, kebiaraan. Kebiaraan. Kebiaraan ialah yang mengasingkan diri, menyisihkan diri daripada masyarakat hanya untuk beribadah. Kita tak mau yang terlalu kerohanian, tak mau terlalu kebenaran. Sebab Islam ni dia concern kepada aspek spiritual, juga tentang aspek pemikiran, juga tentang aspek fizikal atau kebenaran. Sebab dilihat kepentingan manusia itu secara menyeluruh. Manusia ini bukan makhluk fizikal saja, tapi dia juga ada minda, ya, dia ada mind, dan dia juga ada spirit. Dia ada jadi Islam semuanya mengadunkan ini untuk membentuk pribadi seorang Muslim. Jadi jangan ekstrim ke kiri ataupun ke kanan, sebab kita tahu bahawa kekuatan ialah terdapat kepada kesederhanaan. Yang sederhana itu yang kuat. Itu mengikut yang saya baca kupasan Profesor Yusuf Qaradawi. Dia matahari, dia kata masa dia pagi, waktu pagi dia cahaya dia tak begitu kuat. Begitu juga sebelah petang dia tak begitu kuat. Tapi dia kuat waktu dia ada di tengah-tengah langit itu. Di tengah yang kuat. Begitu juga kita kalau kita zat-zat yang kita ambil dalam makanan kita perlu seimbangkan supaya dia sederhana. Dia tidak banyak manisnya, dia jadi betis. Kalau banyak garamnya, ya, asinnya itu banyak, dia jadi darah tinggi, hebat. Jadi kita mau tengah-tengah saja. Satu yang tengah, orang pun masa dia kanak-kanak dia lemah kan, masa dia tua pun lemah ya. Yang dia kuat waktu dia remaja, waktu dia dewasa, ya. Itulah yang kena dengan wasatiyah. Islam itulah, ya. Dikatakan Islam itu agama yang tidak ekstrim ke kanan atau ke kiri. Yang ketiga ialah tentang apa tadi? Madaniyah kita tahu tadi lah. Maknanya kita nak meratakan keadilan dan kebajikan kepada seluruh warga negara Malaysia tanpa mengira latar belakang mereka. Banyaklah kalau saya nak orang Islam lah diberi keutamaan, tapi kita nak buat macam mana? Ini realiti yang terpaksa kita hadapi, ya. Cuma ada sebelum ketika kita nak capai kemerdekaan dulu, kita ada buat satu kontrak sosial dengan pendatang-pendatang, ya. Mereka kena hormati kontrak sosial ini. Jangan menyentuh kedudukan agama kita, jangan menyentuh kedudukan raja-raja kita, bahasa kita dan sebagainya. Kita pula kita kena bagi kedudukan kepada mereka sebagai warga negara Malaysia. Nak suruh dia balik ke China, mangkali dia pun tak tahu cakap mana kan. India pun macam tu juga. Jadi dia dah jadi sebagai daripada rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, kita terpaksa menerima realiti ini. Cuma masing-masing jagalah kontrak sosial yang kita sebutkan tadi. Wallahualam. Itu akhirnya saya maaf pada hadirin hadirat kalau ada kesilapan yang saya lakukan atau kekasaran bahasa dan sebagainya, ya, sebagai manusia biasa, ya, saya mengakulah kita tak sunyi daripada kelemahan ini kan. Tapi yang mana yang baik, insyaAllah sama-samalah kita amalkan setakat yang mana kita mampu. Itu adalah hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kehadratnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.